mayat yang ada dalam kubur ni sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dosanya? Apa dosanya sehingga diseksa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah SAW, dosanya kecil je. Apa dia? Tidak sempurna dalam qada hajatnya, itu je. Tak sempurna dalam qada hajatnya. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Ini kena ngaji fiqh balik tak? Bagaimana untuk menyempurnakan qada hajat kita kecil ataupun besar. Dan dalam satu sirah yang lain, saya pernah cerita pada ibu-ibu ayah-ayah, kalau ingat, biasanya tak ingat dah. Kisah seorang pemuda yang menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia wafat, waktu dikebumikan, telah pun dikebumikan, Nabi perintah semua sahabat lain balik, kata Rasulullah. Biar aku seorang tinggal di sini. Sahabat ni balik, dah selesai tu besok ni baru datang tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan perintah kami balik sedangkan Tuhan tinggal di perkuburan pemuda ni. Kata Nabi, aku duduk sebab aku nak tolong, nak bantu dia untuk jawab soalan muka dan nakir Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jawab soalan muka dan nakir. Dan memang kita tahu soalan tu. Kalau saya tanya pada ibu-ibu ayah-ayah, boleh jawab tak sekarang? Boleh jawab tak? Mati boleh jawab? Tak tahu dah. Sebab yang itu bukan jawab dengan jasad, itu jawab dengan ruh. Kalau jawab sekarang dengan jasad, memang kita boleh jawab soalan tu tak? Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab Allah. Wa madinuka? Apa agama kamu? Islam. Itu semua kita boleh jawab. Sebab tu Nabi kata, aku duduk di sisi kuburan sebab nak tolong bantu dia untuk jawab soalan muka dan nakir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana datang muka dan nakir, disoal pada pemuda tu, Ma rabbuka? Dia jawab, Allah Tuhanku. Nabi senyum. Tanya soalan yang kedua, wa madinuka? Apa agama kamu? Islam. Nabi senyum sebab dia boleh jawab. Soalan yang ketiga tanya, wa ma nabiyuka? Budak muda ni diam, tak jawab. Malaikat meninggikan suaranya lagi. Wa ma nabiyuka? Dia tak jawab. Nabi makin gelisah. Nabi makin gelisah sebab tak jawab. Soalan yang ketiga, suaranya lagi kuat. Malaikat ni, ibu-ibu ayah, siapa pun yang masuk dalam alam kuburan, suaranya tetap sama. Soalannya tetap sama. Bahasa pun tetap sama. Tak kira siapa pun. Sebab tu Allah Ta'ala tak ciptakan malaikat ni macam kita. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantinanya. Kenapa Allah Ta'ala tak ciptakan malaikat ni ada jantinanya? Nanti takut berlaku pujuk rayu dalam kubur. Takut berlaku pujuk rayu. Yang soal tu malaikat lelaki, yang mati tu jenazah perempuan. Dia kata, wahai malaikat, janganlah kuat sangat. Terkejut ai tau. Pelan kuat sangat, soalnya pelan-pelan. Bukan ai tak boleh jawab, ai boleh jawab, tapi pelanlah sikit. Boleh tak? Dia akan tanya macam tu. Kalau malaikat tu perempuan pula, yang disoal tu jenazah lelaki, dia akan jawab macam tu. Janganlah kuat sangat, Cik Yoh. Kan suara tu aurat. Pelan sikit. Sebab tu dia tak ada laki perempuan. Takut ada pujuk rayu dalam alam barzah. Lepas tu malaikat sama je. Tanya yang ketiga, wa ma nabiyuka? Dia tak jawab. Pemuda ni sebut, jawapannya ada di atas. Dia kata. Kata laki ni, jawapan tu ada di atas. Ada di atas. Dia sedang tengok kita. Kata pemuda, dia sedang tengok kita. Memang jawapannya Muhammad. Nabi itu siapa? Muhammad. Ada di atas jawapannya. Baru malaikat tahu, rupa-rupanya Rasulullah tengok apa yang berlaku dalam alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi boleh nampak apa yang berlaku dalam alam barzah. Sebab tu Rasulullah pernah pesan pada sahabat, tak ada lagi pemandangan yang paling menggerikan yang pernah aku tengok dalam alam barzah, melainkan ketika mana manusia itu diseksa oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kesalahan yang dia lakukan dalam hidupnya dunia. Bermulanya seksaan di alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak dipermudahkan dalam laluan kita bertemu dengan malaikat muka dan nakir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa amalannya? Amalannya yang pertama, mengucap dan menghayati dua kalimah syahadah. Maknanya pegang sungguh-sungguh dengan kalimah tauhid ni. Cukup sekadar kalimah tu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu pun cukup. Yang mengesakan Allah dan mengakui Muhammad ini pesuruh Allah. Dan pegang kuat-kuat, gigit kuat-kuat dah. Zaman kita ni iman itu disebut sebagai iman. Iman, syarat untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita ni tu ujian yang paling besar.
Memang Nabi sebut pun dalam hadis, akhir zaman nanti yang paling aku khawatir di kalangan umat aku adalah iman mereka. Dan betul sama kita ni tengok, iman macam mana. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis rosak iman. Memang iman ni tak nampak rosaknya dengan pandangan mata zahir, tak nampak. Tapi kita boleh tahu lah, orang yang tak setuju dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak setuju dengan hukum Allah, maknanya yang ini bermulanya punca kerosakan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah datangkan kita di sini bukan datang saja-saja. Ada buku panduan dia, ada guide dia, ada garisan dia. Bukan semua boleh kita buat. Dan kalau ingat, saya pernah bagi tahu dalam kuliah yang bulan sudah, bila kita memilih Islam yang beriman dengan Allah, betul? Kita bukan sekadar Islam. Kalaulah sekadar Islam, Islam tak cukup kalau sekadar Islam. Tapi kita nak Islam yang beriman dengan Allah. Kalau sekadar Islam, ramai Islam, tapi semayang tak? Ramai Islam, puasa tak? Ramai Islam, tutup aurat tak? Itu pun dia kata tak wajib tudung, tak ada perintah Allah. Mana ada perintah Allah sebagai tudung? Dia kata, mana ada? Dia kata, tak ada pun. Mana ada dalam Quran kalau tak semayang Jumaat kena denda? Tak ada pun. Dalam Quran mana ada sebut kalau tak semayang Jumaat, kalau tak puasa, kalau tak ada kena denda pun. Kita pula yang pandai-pandai buat denda. Mana ada dalam Quran? Tu dia khabar tak? Kita jawab balik, betul. Dalam Quran pun tak ada sebut kalau mati dimandikan, dikafankan, disemayangkan ke bumi, tak ada. Tak ada sebut dalam Quran. Hadis ada. Kalau macam itu mati esok kami campak dalam lombong pun. Boleh jawab. Tapi apa kita jawab? Tak ada guna apa lawan orang macam tu lah. Dia kata tak ada hukuman. Betul dalam Quran tak sebut lah. Tapi ada sebut dalam hadis. Kalau macam tu betul dalam Quran tak sebut. Wafat je, meninggal dunia, ada sebut. Cara nak melaksanakan, tak adalah hadis. Maknanya buang teruslah dia. Buanglah lomba, campak dalam sungai Kelantan tu senang. Tak ada tu. Yang tu, tak setuju zaman kita ni. Bila tak setuju dengan undang-undang Allah, bermula kerosakan iman. Peliknya manusia ini, dia nak bebas daripada hukum agama je, undang-undang agama. Tapi dia tak nak bebas daripada undang-undang manusia. Tu apa bebasnya macam tu? Kita yang tak setuju dengan undang-undang Allah ni sebab nak bebas lah. Nak bebas dengan undang-undang Allah. Terlepas daripada tu. Sebab apa? Sebab undang-undang Islam tak boleh minum arak. Tak boleh minum arak. Tapi kalau tanya pada agama lain pun, zina, minum arak, judi, dalam agama lain pun sama je. Sama je. Semua tak boleh tak? Tanyalah agama lain pun. Judi dia tak benarkan judi. Arak, zina pun dia tak benarkan juga. Apatah lagi agama Allah, Islam. Tidak dibenarkan minum arak, kita buat juga sesuatu untuk membebaskan kita. Boleh minum arak. Tak boleh berzina. Islam kata tak boleh berzina. Allah Ta'ala turun ayat, wala taqrabu zina. Kita nak bebaskan diri kita juga supaya lepas daripada zina. Boleh berzina. Nak bebas daripada hukuman Allah, hukuman dunia, undang-undang Allah. Tapi tak bebas daripada undang-undang dunia. Kalau nak bebas sebebas-bebasnya. Barulah seronok. Tak ada undang-undang yang ikat pada kita. Undang-undang agama kita nak bebas sangat. Tapi undang-undang dunia masih lagi terikat. Bukti dia apa? Kalau laju di highway, kena dah AAS. Kena juga. Mana taklah bebas. Kenapa tak lawan? Kita nak bawa 180 km. Tak boleh, nanti kemalangan dia boleh melibatkan orang lain. Betul jugalah. Tak apalah kita terima AAS. Habis tu kenapa yang meniaga tu kena angkat kedai semua? Ini kami keluar duit ni 1,000 lebih kami buat gerai ni. Kami nak meniaga. Suka hati kami lah kami nak meniaga di mana? Apa pula halang-halang kami? Ni duit kami. Kenapa tak pergi lawan? Kenapa undang-undang Allah beri sangat nak lawan? Yang ni tak mula-mula tanda keroskan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita dah pegang dah kalimah tu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan daripada sekarang dah, dulu mula-mula dah sebab kita Islam baka, Islam keturunan. Kalimah tu dah ada dah pada kita dah. Dah ada pada kita dah kalimah tu. Bukan saja-saja dah. Pegang sungguh-sungguh kalimah yang namanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada cerita. Ada cerita di sebalik kalimah yang kita sebut tu. Yang kita lafaz tu. Kalau nak cerita dia jadi panjang dah. Panjang tak cukup dalam waktu yang sesingkat ni, lebih kurang sejam ni. Itu kita cerita dalam kuliah yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Amalan yang keduanya suka bersedekah. Yang ni
Ni tambah-tambah hari Jumaat ni. Sedekahlah apa yang boleh kita sedekah daripada sudut harta benda kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkata benar. Berkata benar, jangan sembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong ni tak boleh, dusta ni tak boleh. Ya, berdusta, pembohongan, penipuan salah satu daripada 50 tanda-tanda orang yang munafik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia ada kesan dia. Orang yang munafik ni, antara kesan yang paling besarnya, dia tidak akan mendapat syafaat di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni cerita benda yang betul je, jangan tipu. Orang yang menipu ni, Nabi sebut, dia tak akan dapat syafaat aku, kata Rasulullah SAW. Tu kalau tak dapat syafaat di yaumul mahsyar, tu apa yang boleh tolong kita? Saya ingat dalam satu hadis, Nabi ada sebut dalam satu hadis, kalau tak saya hadis daripada Anas bin Malik ataupun Abu Zar. Nabi sebut di yaumul mahsyar nanti, ada 3 golongan daripada kalangan umat aku yang aku haramkan daripada melihat wajahku. Nabi sebut, kalau melihat wajah Nabi pun diharamkan, apatah lagi kalau untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk salam Nabi, untuk cium Nabi di syurga, tu memang tak dapat. Kalau Nabi sebut diharamkan daripada melihat wajahku, aku haramkan 3 daripada golongan umat aku ni di yaumul mahsyar nanti untuk melihat wajahku. Nabi sendiri yang haramkan. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah SAW, mereka yang derhaka pada kedua ibu dan ayahnya. Itu yang pertama. Orang yang derhaka pada kedua ibu dan ayahnya, Nabi haramkan daripada melihat wajahnya. Selesai dah kita dah dengan mak ayah kita. Selesai dah. Saya tak ada mak ayah dah Ustaz. Tak adalah dah dosa tu Ustaz. Tu dengan mak mentua, pak mentua. Kalau ada mak tiri pula, mak tiri lah. Tu mak juga. Taraf dia sama je. Sama tak sama? Maknanya kena jaga lah semua tu. Tu yang pertama. Yang kedua mereka yang kedekut ataupun disebutkan mereka yang tidak berselawat padaku, dan mereka yang tidak sambut selawat tu ketika mana nama aku disebut. Manakala saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu ayah kena jawab lati sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedekut dengan selawat tu dah. Yang tu Nabi sebut, yang bila diperdengarkan nama aku maka tidak dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Yang tu pun yang kedua Nabi haramkan. Selawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni tak kira selawat macam mana, walaupun sekarang ni dia ada perbezaan selawat daripada sudut selawat antara selawat dan salam. Yang mana yang paling betul? Selawat ke ataupun selawat dan salam? Selawat dan salam yang paling betul tak? Tapi kita biasa selawat. Tapi dua-dua tu terima. Selawat pun boleh, selawat dan salam pun boleh. Tak selawat pun boleh, bodoh. Tak selawat pun boleh. Tak dapatlah pahala selawat itu je. Yang kedua. Yang ketiga, yang diharamkan daripada melihat wajahku, mereka yang menghina sunnahku. Menghina sunnah Nabi dah. Dia kata, apalah sunnah-sunnah Nabi ni? Dia kata, apalah sunnah-sunnah Nabi ni? Simpan janggut panjang-panjang. Macam bakar tu simpan janggut panjang-panjang. Apa? Sunnah Nabi dah. Nabi, sahabat, sebab dia tak cukur janggut tu sebab zaman tu tak ada pisau cukur. Dia bagi alasan itu. Kita kabur memang betul. Zaman Nabi tak ada pisau cukur. Tapi kena ingat, zaman Nabi boleh tak sembelih unta? Boleh tak melapah daging unta? Kalau dah daging unta boleh dilapah, takkanlah bulu yang ada di muka tu tak boleh dipotong, bodoh tiga bu. Memang tak ada pisau cukur. Bukan sebab tak ada pisau cukur tu yang tak cukur janggut tu. Pisau ada, unta pun boleh dilapah. Tak kala bulu yang ada di muka tak boleh dipotong. Zaman tuan-tuan dulu, ayah-ayah mana ada pisau cukur? Bukan lagi janggut. Rambut pun dicukur pakai kapak je. Tarik sekali, botok tengah. Tarik 2 kali, tarik 3 kali. Habis rambut. Betul? Alam? Tak ada apa pun. Bukan sebab tu. Sebab tak cukur. Sebab adalah sunnahnya di situ dah. Kalaupun kita tak suka dengan sunnah Nabi, itu peribadi. Iaitu peribadi. Tapi jangan zahirkan. Jangan sebut. Yang ini mendatangkan dosa pada kita, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak suka tu hak peribadi, tapi jangan cerita kita sekarang ni banyak sangat persoalkan. Persoalkan Isra wal Mi'raj. Tu orang bersoal je. Ada yang kata Allah tu bertempat. Sebab Allah Ta'ala tu diamnya di langit. Sebab tu Nabi naik ke langit.
Sebab Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tu bukan di langit, kenapa Nabi naik ke Sidratul Muntaha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita pun pelik, puak-puak dah zaman kita macam tu dah. Nah. Maknanya Allah tu bertempat. Mana tempat Allah? Sidratul Muntaha. Sebab Rasulullah diperintahkan naik ke Sidratul Muntaha untuk ambil perintah solat. Bukan maknanya Allah tu bertempat di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu apa? Sidratul Muntaha tu tempat yang paling istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat dia paling istimewa. Yang paling tinggi di langit Allah bagi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Bukan bertemu dengan Allah di situ tak. Allah bukan duduknya di Sidratul Muntaha, Allah ni tiada bertempat. Yang itu tempat Nabi, istimewa. Aku letakkan kamu Muhammad tempat yang paling istimewa. Melebihi daripada semua yang ada. Yang namanya Sidratul Muntaha. Datang situ, ambil perintah solat. Itu je. So datang situ ambil perintah solat. Bukan bertemu dengan Allah di situ. Tapi ada orang faham bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bukan itu. Habis kalau macam itu, macam mana Nabi Musa AS? Nabi Musa munajat dengan Allah di mana? Bukit Tur Sina. Maknanya Bukit Tur Sina lah tempat Allah. Allah telah duduk di situ. Sebab Nabi Musa pergi. Bukan. Bukit Tur Sina tu tempat munajatnya Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Bukan Allah ada di situ. Bukan Allah telah duduk diam di situ buat rumah di situ tak. Itu tempat yang paling istimewa bagi Nabi Musa AS. Untuk apa? Berkata-kata, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya di situ dah. Sebab tu tiga golongan ni Nabi sebut diharamkan daripada melihat. Melihat apa? Melihat wajahku di yaumul mahsyar nanti. Sebab tu hari ni kita jaga lisan kita berkata benar. Jangan ada pendustaan, jangan ada pembohongan. Zaman kita ni, dusta ni yang banyak sebenarnya, paling mudah. Dosa dusta. Zaman dulu, pembohongan, penipuan hanya dengan mulut je. Yang dosa dulu dengan mulut hanya dilakukan dengan mulut. Tapi hari ni dosa dengan mulut dilakukan dengan dua perkara. Satu mulut, satu jari. Mulut kata orang, fitnah orang, macam-macam. Kemudian tulis pula dengan jari. Betul? Forward pada orang lain. Dulu satu je mulut je. Kalau diam, mulut diam. Sekarang mulut diam. Tangan pula. Bubuh dalam grup WhatsApp. Menyampah. Bubuh dalam grup WhatsApp tu. Mulut cakap. Hari ni tak nak pula berebut depan. Selalu tu berebut duduk depan. Hari ni tak nak berebut depan pula. Dah ada depan kosong, tak nak berebut depan. Sekarang takut apa? Takut orang datang. Orang bunyi. Dia nak depan. Ini tu. Pasal kuliah je dah. Warak-warak dah. Warak-warak dah. Tapi mulut. Nabi sebut dah. Akhir zaman ni dosa yang paling mudah dengan mulut. Betul? Dengan mulut. Mulut diam. Jari pula. Nyampah. Biasa tak pasal nak ustaz yang kalau kuliah mesti ada poligami. Nyampah ustaz. Dengan jari pula. Sebab tu diam. Hari ni kita sebut lisan kita nak sebut benda yang baik. Zikirlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Itu yang ketiga. Benda yang keempat. Yang keempat, bersihkan hati. Bersihkan hati ni banyaklah caranya bersihkan hati dah. Majlis ilmu ni antara juga pembersihan hati dah. Pagi tadi kita dah bangun dah. Tahajud dah sebagainya. Bersihkan hati dah. Kemudian masa nak datang tadi kotor balik hati. Saya tak tahu lebih baik. Tapi saya dapat dipu sampai sini tadi. Pelan-pelan kotor balik hati. Tengok macam-macam. Yang naik bersiko tertonggik naik bersiko. Dah bersih dah pagi tadi tu. Kotor balik. Ni duduk dalam majlis ilmu ni nak bersihkan balik dah. Nak bersihkan balik hati tu dah. Ni lepas keluar pada majlis ilmu tak tahu lagi ni. Kau duduk dekat kedai kan. Ada lagi. Kotor balik. Sebab tu bersihkan antaranya ni dah. Ataupun dengan amalan lain, Quran, istighfar. Istighfar paling mudah. Istighfar ni pula dia ada tiga keadaan. Istighfar ni ada tiga keadaan. Kita tak pernah dengar. Istighfar ni ada tiga tak? Ya, istighfar ni ada tiga keadaannya. Pertama, istighfar. Ketika mana kita melakukan kesalahan dengan Allah lah. Bila salah ni istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jangan bila salah, celaka tu macam mana ni. Jangan sebut tu. Sebut istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar ketika mana melakukan kesalahan. Yang kedua, istighfar selepas solat. Ada istighfar lepas solat. Sebab kita takut yang kita buat tu tak sempurna. Betul? Ada kesalahannya. Bukan salah. Semayang tu salah ke? Baik ke jahat semayang tu? Baiklah. Kita buat baik. Tapi tetap istighfar tak? Takut kesempurnaan tu tak melengkapi tak?
Mungkin dalam semayang tu fikiran toh ke mana tak? Rukun itu kadang-kadang tak jaga, tak maninah tu kadang-kadang tak jaga. Sebab tu kita istighfar. Atas perbuatan baik kita istighfar. Takut perkara tu tak sempurna. Kemudian yang ketiga, istighfar untuk apa? Untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah dan merasakan kita ni tak layak, belum sempurna menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ketiga. Tu beza istighfar dah. Beza istighfar. Tiga-tiga tu kita ada istighfar. Istighfar ketika mana kita melakukan kesalahan satu. Istighfar selepas daripada satu ibadah yang namanya solat. Kemudian yang ketiga istighfar ketika mana Allah Ta'ala mendatangkan hadiahkan pada kita nikmat, dan juga ketika mana Allah datangkan musibah pada kita, istighfar je pada Allah. Sebab merasakan diri kita belum sempurna, yang sempurnanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga-tiga tu kita istighfar pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis yang keempat, laluan yang keempat. Ada? Habis? Ada soalan? Tak ada soalan, terus pada laluan yang kelima. Laluan yang kelima, yang ini ketika mana berada di yaumul mahsyar. Apa dia? Laluan untuk memberatkan timbangan di yaumul mahsyar. Timbangan yang namanya apa? Mizan. Ditimbang dengan satu neraca, satu timbangan yang namanya mizan. Bukan dacing. Dacing tak pakai. Kita pakai mizan. Faham tu? Faham baguslah. Laluan untuk memberatkan timbangan. Ada juga 4 amalannya. Apa dia? Yang pertama, belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah belajar. Sebab tu belajar ni daripada buayan sampai liang lahat. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti view. Jangan pernah ada rasa jemu. Jangan pernah ada rasa jemu. Walaupun diulang benda yang sama, dia memang pasti kena ulang semula sebab kita bukan ingat. Bukan ingat. Dalam belajar, dalam mengajar, kita juga belajar. Saya macam tu dah, dalam mengajar, saya juga belajar. Dan kita yang tak mengajar, tapi terus akan belajar. Sampai bila? Sampai mati. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, yang belajar, maknanya dia ada satu kelebihan. Ketika mana melakukan dosa, dosanya akan diampunkan oleh Allah sebab masih dalam suasana belajar. Suasana belajar. Sebab tu, kalau kita buat salah waktu kita belajar, mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah. Daripada orang yang tak belajar pun. Buat salah dah tentu dah. Bukan sebab dia tak belajar. Bukan sebab dia tak belajar, maka dosa diampunkan oleh Allah. Tak. Kewajipan atas dia untuk belajar. Untuk cari ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, hadis, Nabi tinggalkan hadis. Tak mana belajar ni tak nak berhenti. Sampailah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang baik. Tak kira dunia atau akhirat. Yang itu harta yang paling luas. Yang paling besar. Ilmu. Ilmu ni dia makin lama makin bertambah. Kalau kita hadiahkan pada orang, sekitar pada orang, dia makin lama makin bertambah. Tapi harta tu makin banyak diinfakkan, takut jadi makin kurang. Zahirnya akan jadi kurang. Tambah-tambah kalau kita bukan jenis orang yang suka menginfakkan harta pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya harta tu akan jadi kurang. Logiknya macam tu lah. Tapi ilmu makin dihadiahkan pada orang, makin disebarkan, dia akan jadi makin banyak. Makin banyak, dan itulah harta kita yang paling hebat. Yang namanya ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, bersyukur dengan yang sedikit. Bersyukur dengan yang sedikit. Syukur tak? Syukur tak dengan apa yang ada pada kita sekarang ni? Syukur tak? Alhamdulillah. Pejam mata sekejap. Ya Allah, syukurnya Allah. Walaupun rumah aku, ya Allah, TV masih lagi hitam putih. Alhamdulillah. Tak ada orang TV hitam putih. Ada sini orang TV-nya rumah hitam putih. Kalau ada, memang zuhud sangat tu. Ada sini? TV hitam putih? Tak ada tak? Ada tak TV yang masih lagi pakai jari nak nukul siaran tu? Ketak. Tak ada dah. Ada? Semua pakai remote dah. Mana belum zuhud lagi dah. Nah. Syukur dah apa yang ada pada syukur dah. Ada telefon Nokia lah ada lagi pakai? Tak ada dah. Semua pakai video call dah sekarang dah. Ada lagi telefon yang lama tu. 3 sekupang lah ada pakai? Tak pakai dah. Nah, tak pakai tu nak. Kita syukur je dengan apa. Walaupun sedikit, syukurlah. Nak jadi orang syukur ni bukan senang tak? Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, aku nak jadi orang bersyukur, kata Nabi, doa pada Allah 5 kali. Setiap hari, 5 kali. Setiap hari. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Nak jadi orang syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kadang-kadang syukur kita waktu bila? Waktu bila syukur?
Waktu bila syukur ni? Waktu senang tak? Waktu senang ingat Allah tak? Waktu susah? Tak, waktu susah. Kita syukur ni jarang nak. Syukur kita waktu kita susah aja. Waktu tu kita ingat Allah. Waktu senang? Ingat Allah tak waktu senang? Lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu senang susah kena ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur je. Syukur je dengan apa yang Allah Ta'ala datangkan pada kita. Nah, walaupun kita tak suka. Tapi Allah Ta'ala datangkan, syukur lah. Ada orang minta lain, dapat lain. Syukur je pada Allah. Ada orang kahwin, nak anak, tak dapat anak. Syukur pada Allah. Ada orang tak ada dimadukan. Dimadukan juga. Syukur juga pada Allah. Nak buat macam mana? Nah, syukur je pada Allah. Nah, nasihatlah nasihat ulama. Bukan nasihat ulama, syukur je dah. Sebab ketentuan Allah. Bukankah hidup kita ni dah ada ketentuannya di Lauh Mahfuz Allah. Sebab perjalanan ni Allah Ta'ala susun dah. Syukur je. Sebab tu nak jadi orang syukur ni bukan senang, betul. Walaupun kita orang yang mengaji. Mengaji tak henti-henti. Allah Ta'ala uji sikit je nak tengok kamu. Syukur tak dengan apa yang aku anugerahkan pada kamu. Ubah sikit je. Kongsi kasih sayang. Tak. Umur 60 tahun kongsi kasih sayang. Mula marah. Alah. Bagilah dia nak orang nak kita dah, dia dah bagi kasih sayang dengan kita lama dah. 30 tahun, 40 tahun dia nak bagi kasih sayang daripada orang lain sikit. Tapi tetap kasih sayang tu ada pada kita, apalah salahnya dak. Kalau setuju tak setuju juga. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan pemberian Allah. Redha tak? Redha tak? Nah. Redha tak kita jadi umat ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Redha tak? Redha tak Islam ni agama yang Allah Taala datang kepada kita? Redha tak? Redha aja dah. Redha, pegang sungguh-sungguh dah. Apa yang Allah Taala takdirkan pada kita tu ketentuan Allah. Nak redha ni susah. Sabar senang tapi redha, sabar dalam redha. Redha ni orang yang tak cakap banyak pun Allah Taala uji dia senyum je. Dapat kebaikan pun dia senyum. Kalau Allah Taala uji dengan keburukan pun dia tetap senyum. Mulutnya tetap zikir pada Allah. Tak ada ngadu-ngadu ke orang. Saya tak terima ujian Allah ni. Tapi, tak ada. Kita tu dah. Tapi dah, bukan. Saya boleh terima. Boleh, tapi. Bila ada tapi tu, maknanya kita tak reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Reda. Reda ni yang susah. Tapi itulah antara martabat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah walaupun dosa kita banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tak pandang dosa kita. Tapi yang Allah Ta'ala pandang, taubat kita, itu je. Dosa kita Allah Ta'ala tak pandang. Sebab Allah Ta'ala tahu, setiap manusia tetap akan melakukan kesalahan. Tapi yang Allah Ta'ala nilai, taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat ni, sucikan perkataan. Ini sama juga, sucikan perkataan ni sama juga dengan kita jaga lisan kita tadi. Itu yang kelima. Ya, pintu yang kelima. Sambung pada pintu yang keenam. Pintu yang keenam, pintu yang ke mana? Pintu yang keenam ni, pintu untuk menuju titian siratal mustaqim. Pintu untuk menuju titian siratal mustaqim. Ya, yang keenam. Untuk dipermudahkan laluan tu. Apa amalannya? Yang pertama, mengasihani para ulama anbiya. Maknanya kasih sayang, cinta pada ulama. Al ulama warasatul anbiya. Bila kamu kasih pada ulama, tandanya kamu juga kasih pada aku. Sebab ulama ni waris aku, kata Rasulullah SAW. Kan? Tapi hari ni kita, ulama ni jadi musuh kita. Zaman kita ni. Ulama, tuan-tuan guru, mufti ni jadi musuh kita zaman kita ni. Kalau sebut je orang yang terlibat dengan agama, inilah penunggang agama. Ulama, tuan guru disebut penunggang agama. Tapi orang yang tak ada kena-mengena dengan agama, itulah yang kita agung-agungkan sekarang. Betul? Tuan-tuan tengok hari ni. Naik je kes dia. Hari ni TikTok dia saja. Awak. Ada pula pengikut dia. Ulama, mana ulama? Ulama disebut sebagai penunggang agama. Zaman kita dah. Kita tak pakai cakap-cakap ulama ni. Kata-kata ulama, kata-kata mufti, kata-kata tuan-tuan kita tak pakai. Kita pakai kata-kata orang lain. Yang dia tak faham pun dalam agama. Itu yang kita dengar. Habis kata-kata ulama, nasihat ulama, tuan guru, tak pakai zaman kita. Kalaulah nasihat ulama, nasihat tuan guru, mufti ni kita tak guna, kita tak pakai, tak dengar. Nak dengar nasihat siapa lagi? Tok Imam. Kalau mufti pun orang tolak, tuan guru pun orang tolak, ahli ulama pun manusia tolak, Tok Imam macam mana Tok Imam? Tok Imam lagi lah orang tolak. Tak usah bising lah Tok Imam.
Pergilah masjid tu. Sibuk je hai orang. Zaman kita ni, Tok Imam orang tak pandang dah. Betul? Tok Imam ni. Orang pandang kita Tok Imam ni dua benda je. Tahlil, doa selamat. Itu je. Pun nampak Tok Imam. Tak ada. Betul? Tapi zaman dulu, zaman alang dulu masa muda-muda. Dalam bukan sekarang nak. Sekarang pun muda juga. Zaman 50-an, 60-an, Tok Imam ni satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakat tu. Sampai nak bersalin pun cari Tok Imam. Tok Imam, mesti saya nak bersalin. Apa aku nak buat apa? Kata Tok Imam. Aku bukan bidat. Orang tu dulu, Tok Imam, zaman 50-an, 60-an, Tok Imam, kalau kita tengah minum di kedai kopi, masuk Tok Imam, senyap semua meja. Betul? Penghormatan pada Tok Imam tu. Punya lah orang hormat Tok Imam tu. Sekarang, Tok Imam nak tegur budak-budak main bola, dah masuk senja. Baliklah Tok Imam, tak usah bising lah. Sibuk je. Tu zaman kita ni, ulama, itu jadi musuh pada kita tu. Pelik tu. Apa yang nak jadi musuh dengan ulama? Dia bukan marah kita. Dia nasihat kita. Usaha dia tinggalkan kitab untuk mudahkan kita faham dengan agama. Dia bukan fikir syurga tu untuk dia seorang, tak. Dia bukan nak masuk seorang, dia nak bawa kita semua. Kalau syurga tu milik peribadi, Nabi seorang masuk syurga. Tak payah tinggal ke Islam ni pada kita. Biar aku seorang masuk syurga. Tak. Syurga ni milik Allah. Siapa-siapa pun boleh masuk syurga. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antara syaratnya untuk kasih pada ulama. Sebab kasih pada ulama, kasih pada Nabi. Tapi bila kita benci pada ulama, automatically-nya, faham ni, automatically. Saya kan kadang orang putih sikit. Maknanya secara langsung kita tu benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Maknanya yang pertama apa? Kasihani, mengasihani para ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua berpegang teguh. Berpegang teguh pada hukum Allah. Berpegang teguh pada hukum Allah. Pegang sungguh-sungguh. Hukum bukan banyak pun. Ada berapa hukum? Dah tak ingat balik. Kan? Baru nak bagi grade A tadi. Turun balik B. Hukum ada berapa? Hukum dalam hidup kita ada berapa? Ada kata 3, ada kata ni. Ada berapa hukum? Tuan-tuan, ibu-ibu dapat jawab, 5 tiket ke Aceh. Up sikit. Ada berapa hukum? Hukum ada 5. Bila dia jawab 5. 5. Apa dia? Takkan harus terus. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Kan baru teringat tahu. Baru teringat tadi, tak teringat pun dah. Itu je hukum kan. Susah apa 5 je? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kena tahu pula wajib tu pengertian dia macam mana dah. Sunat tu macam mana pengertian dia. Makruh macam mana pengertian dia. Makruh dah. Makruh ni apa pengertiannya? Makruh ni, kalau buat tak ada dosa. Kalau tak buat dapat pahala tak? Pengertian ni yang paling mudahnya apa? Perkara yang dibenci oleh Allah. Makruh ni perkara yang Allah Ta'ala benci. Habis tu dah kalau Allah Ta'ala benci, kenapa merokok? Dah Allah Ta'ala benci, kenapa merokok? Perkara yang Allah Ta'ala tak suka, benci dah. Ni merokok juga dah. Merokok tu dah perkara yang dibenci Allah. Kemudian pula orang tak kata makruh, tu kata orang kata makruh. Tu mula-mulanya kata macam itulah makruh. Tapi sekarang dah tulis fiqh dah tulis haram dah. Sebab banyak sangatlah rokok itu. Kalau orang merokok, imam yang merokok jangan ikut dia mufarakah. Siapa hukum kata macam tu? Sebab dalam rokok tu ada nikotina. Nikotina ni yang haram tu, dia serokok kemudian jadi imam kita. Tak boleh pakai. Mufarakah. Kalau kita mengerti tasawuf dah. Jangan marah. Bagi nasihat. Itu je. Sebab cerita hukum tadi dah. Mana berpegang sungguh-sungguh dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala kata pakai tudung. Apa masalah? Dia kata tak boleh. Kalau kita tak pakai tudung, kita boleh menggayakan fashion rambut kita. Dia kabur. Kenapa Allah Ta'ala suruh pakai tudung? Menutup aurat ada. Ada tak kelebihannya? Manfaatnya? Daripada sudut sains. Apa? Ada. Perempuan ini, dia mudah dapat penyakit kanser daripada lelaki.
Kebarangkaliannya wanita lebih mudah dapat kanser daripada lelaki. Berpunca daripada ni. Kulit kepala wanita ni dia lebih limpis daripada kulit kepala lelaki. Sebab tu Allah Ta'ala suruh dia pakai tudung. Untuk mengelakkan kepanasan cahaya matahari tu tak. Bukan cahaya matahari tu tak baik. Baik untuk manusia. Tapi Allah Ta'ala jadikan macam tu. Itu hikmahnya. Kulit kepala wanita lebih nipis pada kulit kepala lelaki. Sebab tu lelaki biasa disebut keras kepala. Ada sebut perempuan keras kepala? Mana ada? Laki keras kepala. Kamu ni keras kepala. Memang betul keras kepala. Ada sebut perempuan? Kamu ni anak keras kepala. Jarang kita sebut anak perempuan keras kepala dah. Sebab memang kulit kepala dia nipis. Sebab tu Allah Ta'ala suruh pakai tudung. Itu kalau duduk sudut sains. Belum sudut yang lain lagi dah. Tu kenapa yang susah sangat? Kalau Allah Ta'ala kata tudung, aurat hanya yang boleh nampak muka dengan tapak tangan bagi wanita. Tu apa susah sangat? Takkan nak tunjuk semua? Boleh tak tunjuk semua yang ada pada badan kita? Boleh? Bukan tak boleh. Bukan tak boleh tunjuk kata Allah. Nak berkelubung aja dia buat jari. Tak boleh tunjuk tak? Semua sekali daripada kepala sampai kaki. Tak payah pakai apa. Boleh tunjuk tak pada orang? Boleh tak? Pada siapa? Suami. Tu apa masalah? Tunjuk tak pada suami? Apa masalah? Tak masalah. Susah sangat tak? Suami balik masjid. Waktu balik masjid tu dia tengok benda yang menaikkan nafsu dia. Balik rumah, yang mari kejap. Apa? Tadi tengok orang tertonggik-tonggik ni psikol. Ni tonggik je lah, apa masalah? Kan ada orang. Boleh tak? Boleh. Sebab suami kita dah. Besok balik pula isteri, bang tadi bang ada tengok-tengok TikTok, tengok pula benda yang ni pula. Bang buka kait, angkatlah kait, apa masalah? Boleh tak Cik Abu? Boleh tak boleh? Biasa buat. Tak apa masalah. Susah sangat tak? Ikut je hukum Allah. Hukum tu untuk kita dah. Nak jaga kita. Nak jaga kita. Bukan hukum tu. Kita ni bila sebut je undang-undang Allah, semua tak boleh buat. Bukan semua tak boleh buat. Mesti ada sebab. Kalau Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, jangan potong kuku pada hari Selasa. Ambil yang mudah-mudah lah. Jangan potong kuku pada hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad. Janganlah potong. Mata sebab kalau potong hari Selasa, rezeki tak mudah masuk. Disempitkan rezekinya. Kalau potong hari Rabu, penyakit sukar untuk sembuh. Lambat untuk sembuh penyakit. Kalau potong hari Sabtu, lambat dapat jodoh. Kalau potong hari Ahad, tidak mendapat rahmat Allah. Itu sebabnya. Jangan potong. Itu semua Yahudi dan Nasrani, Majusi. Tapi kita potong kuku hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Takkan susah sangat. So potong kuku hari itu pun susah. Potong kuku hari Isnin, Khamis, Jumaat. Itu pun semua tak boleh. Bukan tak boleh potong kuku dah. Ada sebabnya. Nak bezakan kita dengan orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Kita potong kuku, ingat potong hari apa dah? Isnin, Khamis, Jumaat. Itu je. Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad tu tak ingat, tak apa. Ingat 3 hari. Ini hari yang boleh potong kuku. Dapat pahala pula tu. Mengeluarkan penyakit. Potong kuku Isnin, Khamis ni mengeluarkan penyakit. Bukan memasukkan penyakit. Mengeluarkan penyakit. Sebab tu hukum Allah Ta'ala datang kepada kita. Bukan saja-saja. Mesti ada sebab. Ada orang tu hukum Islam ini sangatnya lembut sangat. Hukum Islam bukan nak musnahkan punishment. Faham punishment? Bukan nak musnah. Tak, nak mendidik. Hukum Allah nak mendidik. Sebab tu ada beza. Kenapa? Kalau liwat di hukum ini 3 tahun, kalau liwat ni 20 tahun. Dia hukum Islam untuk mendidik. Nak kata nak ada tak hukum Islam yang kita sebut menakutkan? Ada potong tangan? Potong kepala pun ada. Kalau hukuman bunuh, potong kepala. Sula ada lagi, rejam sama mata tak? Tapi dia lebih pada mendidik manusia. Lebih pada mendidik manusia. Lebih pada mendidik. Bukan nak musnahkan hidup dia tak. Lebih pada mendidik. Sebab tu kena faham. Kena faham. Kalau kita tak setuju dengan undang-undang Allah, jangan sampai dibatalkan. Kalau kata nak memperkasakan, bincang lebih baik tak? Bukan kita nak batalkan semua. Tu kalau tak ada undang-undang Allah, apa yang ada? Apa beza kita dengan orang lain? Apa beza undang-undang Allah dengan undang-undang manusia? Pasti undang-undang Allah lebih hebat daripada undang-undang manusia, hukum Allah. Kita baca dalam Al-Quran. Kita baca dalam Al-Quran. Tilka hududullah. Diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Tilka hududullah. Hukum ini hukum aku. Kata Allah, bukan hukum manusia, hukum aku. Sebab tu yang keduanya berpegang dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga.
Yang ketiga, bercakap perkataan yang benar. Terhudang macam tadi juga lah, bercakap perkataan yang benar. Kita tak payahlah panjang-panjang. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat, berbakti kepada kedua ibu dan bapa. Berbakti pada kedua ibu dan bapa. Yang ni dia kena tahu, berbakti pada dua ibu dan bapa ni bukan waktu dia ada je. Waktu dia dah tak ada pun tetap ada lagi. Jasa baik kita, bakti kita pada ibu dan ayah kita. Sebab tu, kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam 30 wasiat Imam Al-Ghazali, dia ada cerita bagaimana bakti seorang anak pada ibu dan ayahnya ketika mana dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Hidup tak ada lagi benda yang paling baik, yang paling besar bagi seorang anak ketika mana dia dapat melaksanakan dua perkara. Pertama, jaga mak ayah dia waktu dia sakit, kemudian uruskan jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Itu dua perkara yang paling besar daripada seorang anak untuk mak dan ayah dia. Dan kita pun memang nak macam tu nanti. Bila kita sakit, ada orang yang jaga kita tak? Jaga waktu sakit, jaga je. Jangan mulut, jangan bising. Wih, mak ni badan kecil kurus, tapi beratnya belantu raya ke apa orang tua ni. Dia kata mak dia belantu raya. Dulu mak dia lalu pergi buang air di bilik air. Sekarang ni dah tak lalu uzur. Dia angkat. Beratnya orang tua ni. Badan kecil je, tapi berat penuh. Belantu raya ke apa dia. Sebab tu waktu jaga mak ayah sakit ni untuk ujian. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala uji, ada sini mak ayah lagi. Ada sini yang kita ada lagi mak ayah. Itu ujian. Kalau Allah Ta'ala uji kita jaga mak ayah kita sakit, jaga sungguh-sungguh. Mulut satu, mulut jangan bunyi. Selagi tak keluar pada mulut, dia tidak disebut sebagai satu dosa. Simpannya dalam hati. Simpannya. Tak sampai, mak ni busuknya, beraknya. Macam mana berak kita tak busuk? Mak makan apa? Mak busuk berak, jangan marah dia. Dia pernah tak marah kita? Kamu ni makan apa ni? Busuknya taik kamu masa dia basuh. Kita masa kecil ada? Tak ada pun. Kita pula yang mengunguk-unguk dah. Sebab tu jaga je. Dia bising macam mana pun terima je. Kan manusia, dia akan kembali balik pada fitrah dia tak? Dia akan kembali balik pada waktu kecil dia tak? Dia bising macam-macam. Bising dengar je. Ya mak, ya. Kalau betul tak? Betul ya mak, betul dah. Udah, sebut tu je. 2 kali 2, 5 kan? Betul ya mak, 5, betul. Jangan mana ada 5, 4. 5, 4 mak tak tahu. Biar, ya betul mak, betul. Cakap itu je. Tu ujian pada kita, betul. Jangan merungut. Bila merungut keluar je dosa. Bila dosa. Dosa pada mak ayah kita itu waktu dia hidup. Kalau dia kalau meninggal dunia urus kalau pada 4 perkara tu. Tapi bila dia mati ada lagi tanggungjawab, ada. Pertama, selesaikan hutang piutang dia dulu. Kalau dia ada hutang-hutang, selesaikan, itu tanggungjawab. Hutang ni bukan hutang dia dengan manusia, hutang dia dengan Allah. Ada hutang dengan Allah. Ada puasa dia, solat dia. Solat yang ini hutang dia dengan Allah, yang ini dia tak boleh dibayar dengan fidyah, tak boleh. Tapi puasa boleh bayar dengan fidyah. Puasa pula paling baik kita puasa. Kalau tahu mak kita tinggal puasa Ramadan, sebelum meninggal dunia itu tak puasa Ramadan sebulan. Dalam orang tak puasa sebulan sebab sakit. Kalau ada anak, paling baiknya kita puasa. Ganti puasa dia. Kalau tak mampu juga, barulah bayar dengan fidyah. Kalau ada 6 orang adik-beradik, bedak-bedakkan seorang ambil 5 hari. Habiskan sebulan. Boleh tak? Boleh. Itu antara kewajipan. Barulah hutang dengan manusia. Selesaikan pula hutang dengan manusia itu antara tanggungjawab walaupun dia meninggal dunia dah. Kemudian apa lagi? Hubungkan kasih sayang antara dia dengan adik-beradik dia. Dulu dia selalu ziarah adik-beradik dia, abang dia ke kakak dia, adik dia. Bila mak kita meninggal, kita pula ambil tanggungjawab tu. Ziarah adik-beradik dia. Itu orang yang paling rapat dengan dia. Bahkan pernah berada dalam satu rahim yang sama. Kita ziarah tak? Pergi tak ziarah adik-beradik mak kita? Ziarah tak? Ziarah, alhamdulillah. Jangan bukan marah tak, bagi tahu je. Kalau dia memang tak ada ustaz macam mana? Kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia, sepupu dia tak? Ada lagi tak? Ada ziarah tu kewajipan pada kita. Kewajipan. Kan Nabi sebut, bila kamu gembirakan hati ibu dan ayah kamu, maka Allah akan gembira. Allah akan senyum pada kamu. Kalau kita nak Allah senyum pada kita, buatlah benda yang mak ayah kita suka walaupun dia meninggal lah. Kita hubungkan satu rahim tu. Kita tahu adik-beradik dia ada, pergi ziarah. Tahu ada sepupu-sepupu dia, pergi ziarah. Sebab tu, tok nenek kita dulu kalau berjalan macam mana? Dia bawa semua kata anaknya, betul? Bawa semua anaknya kenal. Ni, kawan mak ni tahu. Kan dia pesan tu.
Kita tahu dah ada kawan mak ayah kita. Dan kita tahu dia masih ada lagi. Tahu rumah dia situ. Tak bergerak ke mana pun. Pergilah ziarah. Bukan tiap-tiap hari. Kurang-kurangnya setahun sekali pun jadilah. Bila? Air raya. Jadi ya? Assalamualaikum. Siapa? Ni anak Cik Mat. Cik Mat? Cik mana? Cik Mat. Cik Mat Askar. Oh, Cik Mat Askar. Contoh dah. Kan dia suka. Ini tak ziarah pun. Lantak dia bukan gitu. Ziarah. Kemudian apa lagi? Datanglah ziarah kubur dia. Kalau yang dekat, datanglah selalu kerap pada hari Jumaat. Siapa yang ziarah kubur ibu dan ayahnya pada hari Jumaat, maka akan gugurlah dosa-dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah pada hari Jumaat. Gugurlah dosa-dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kecil lah. Gugur. Dosa besar tu taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi peluang di situ dah. Ziarah kubur hari Jumaat aja, yang lain tak boleh. Tapi kita yang jauh sekurang-kurangnya kita doa jugalah pada mak dan ayah kita dah. Doa yang paling mudah kan. Rabbi fili wali walidayya, itu antara tanggungjawab. Berbakti pada kedua ibu dan bapa. Kemudian itu habis keempat dah. Habis kan? Habis yang keempat, titian siratal mustaqim. Kemudian yang ketujuh, pintu yang ketujuh. Apa pintu yang ketujuh? Laluan menjauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Laluan untuk menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh. Apa amalannya? Amalannya yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Yang pertama. Laluan untuk apa? Menjauhkan kita daripada neraka. Sebab tu neraka ni kalau sebut, dia kuat sikit. Takutlah dengan neraka. Kena macam itu dah. Bagi terkejut sikit. Jangan sebut, wahai tuan-tuan, takutlah dengan neraka Allah. Sesungguhnya neraka itu tempat yang paling menyeksakan. Kita penuh, macam tak ada rasa apa neraka ni. Sebab tu kalau neraka dia kena sebut istilah bahasa yang kita kata yang agak kasar. Kalau kita mengaji tasawuf, kamu akan dihumbankan ke neraka. Baru betul neraka. Kamu akan ditereban ke neraka. Tahu tereban? Kamu akan dilontor ke neraka. Ataupun kamu akan dibuang ke neraka. Sebab tempat yang paling menyeksakan. Boleh tak kita sebut, kamu akan dimasukkan ke neraka. Seronok mana rasanya dimasukkan ke neraka? Dimasukkan. Ataupun kamu akan ditempatkan di neraka. Kita kena sebut macam tu. Kalau syurga baru sebut, kamu akan dimasukkan ke syurga. Kamu akan ditempatkan di syurga. Tempat-tempat yang paling indah. Boleh tak kita kata, kamu akan dihumbankan ke syurga? Boleh tak? Takkan syurga main humban-humban macam tu je. Sebab tu kaedah kalau kita mengajar tasawuf macam tu, lembutan. Untuk kawan-kawannya datang, rasa takut kita dengan neraka Allah Subhanahu. Sebab tu yang pertama, banyakkan membaca Al-Quran. Pagi ni, siapa yang mulakan pagi dengan Al-Quran? Yang mulakan pagi dengan Al-Quran. Bukan baca dalam solat tu. Pagi tadi dia baca Quran. Tak kira ayat mana dia baca. Habis dah 110 ayat surah Al-Kahfi. Ataupun 10 yang pertama, 10 yang kedua. Siapa yang mulakan hidup hari ini dengan Al-Quran? Ada. Alhamdulillah dah. Kalau belum, kamu mulakan dengan Al-Quran sehari. Setiap hari jangan lupa Al-Quran. Setiap hari jangan lupa Al-Quran. Dia akan jadi teman pada kita. Dan saya pernah cerita pada ibu, ayah. Habis je baca Quran tu nak buat apa? Peluk Quran tu. Jangan peluk suami je. Peluk suami malam tadi peluk dah. Ni pagi ni peluk Quran. Tinggalkan suami tu peluk Quran tu. Peluk rapat-rapat dah. Peluk dia erat-erat. Cakap dengan dia, wahai Quran. Wahai sahabatku. Jadikanlah aku ni sahabat kamu dunia akhirat. Jadi sahabat aku dekat dunia. Jadi sahabat aku dalam alam mahsyar. Dalam alam barzakh. Tolong aku. Dan jadi sahabat aku nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpisah dengan aku, wahai Quran. Ada tak doa macam tu? Ada alhamdulillah tak? Bukan sekadar cium tu cerita lain. Ni doa tu nak minta, ya Allah ni aku nak jadi sahabat dengan Quran. Sebab tu orang jadi sahabat dengan Quran, dia tak akan berpisah dengan Al-Quran. Dia akan baca sibuk mana pun dia tetap dia akan baca Quran. Sebab tu letakkan waktu kita dengan Al-Quran. Berapa minit kita nak letak dengan Quran sehari? Lain Ramadan ni jangan Ramadan. Kita ni amalan kita ni kadang-kadang dia ada musim dia. Ada waktu dia. Ada ketika dia, ada suasana dia, keadaan dia tak. Kalau di tempat saya kita sebut environment. Suasana dia tak. Bila Quran ni hebat dengan kita? Ramadan. Ramadan jangan.
Tadarus. Dan sekarang dah khabar dah ni. Belum lagi mana. Kita tadarus esok, kita nak hatam awal tu. Dia berebut nak hatam kalau boleh 3 kali hatam. Nah, saya tak kata salah. Tapi janganlah berebut-rebut nak hatam tak. Paling baiknya Quran tu baca lah. Baca kemudian fahamkan maknanya. Quran ni yang paling tinggi dalam Quran ni apa? Faham makna kemudian ikut apa yang ada dalam Al-Quran tu. Itu yang paling tinggi nilainya. Bukan sekadar baca je. Bukan sekadar baca. Baca semua. Saya tak kata salah. Tapi jangan berebut nak hatam. Tanya nak. Kami baru 3 Ramadan. Hatam sekali dah. 3 Ramadan hatam sekali dah. Bukan. Itu bukan ngejual hatam tu. Bukan ngejual hatam. Paling baiknya kita faham apa yang dalam Quran Allah. Kemudian terjemahkan apa yang dalam Quran. Dalam kehidupan harian itu yang paling tingginya. Nah, Al-Quran. Saya tak kata salah baca. Tapi hebatnya dalam Ramadan. Habis Ramadan. Lebuh Quran. Tu kan. Kalau Ramadan dengan betul sekarang ni tengok Ramadan. Dekat-dekat Ramadan ni kalau Ramadan tu bukan ramai ni. Ramai lagi. Tengok 10 yang pertama. Bukan ramai lagi. Dalam koloh tu ada orang semayang. Pakai oksigen. Dah tak ada tempat dah. Sami Allah. Allah. Berbuih naik. Dah tak ada tempat. Nah. 10 yang pertama lah. 10 yang kedua. 10 yang ketiga. Tak ada orang. 10 yang ketiga. Lagi tak ada orang. Yang tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok. AJK curah. Yang lain mana? Mati syahid. Kita kan buat. Awal-awal mati syahid dah. Tu jenis tu dah. Kita ni amalan kita macam tu dah. Kita bukan. Quran ni bukan macam tu. Quran setiap hari. Kan? Kalau saya tanya, ingat tak yang Nabi sebut tentang 3 perkara pelik yang berlaku pada umatku dengan Al-Quran? Tak ingat dah kan? Memang tak ingat saja. Kalau tanya lagu apa yang paling popular sekarang? Ingat. Jawab yang telah lama ku tepi sumpah. Farida Intan. Tak tahu semua. Tahu tu tak kawan saya. Nah. Mana itu nak sebut tu maknanya yang pertama Quran, banyakkan dengan Quran tu yang pertama, ya. Amalan yang pertama banyakkan dengan Quran. Kemudian yang kedua banyakkan menangis kerana dosa lalu. Yang kedua ni amalan yang kedua banyakkan menangis kerana dosa lalu. Kita tak usah ceritalah sebulan yang sudah, kita cerita bulan yang ini. Sepanjang hari 16 bulan kan. Sepanjang 16 hari dalam bulan Februari ni berapa kali pernah menangis dengan Allah? Sepanjang 2 minggu ni, dalam bulan 2 ni, berapa kali pernah menangis dengan Allah? Ada tak menangis dengan Allah? Ya Allah, banyak je dosa Allah. Bukan ya Allah, anak nak pergi belajar. Bukan itu tak ada. Itu tak pakai. Dia menangis kerana dosa lalu kita dengan Allah. Ya Allah, banyaknya dosa lalu aku. Ya Allah, pernah nak menangis mengenang dosa lalu? Cik Bakar pernah. Masa dosa kita muda-muda dulu pernah nak ingat. Ya Allah, ada teringat zaman muda. Ya Allah, malu. Ada? Dia gini dengan warak sangat. Pernah tak menangis dengan dosa lalu ni? Menang dosa lalu kita dengan Allah, ada tak? Tanya pada perempuan, ada tak? Kalau perempuan ni hati dia lembut, pernah tak menangis? Ada pun, ya Allah, terjumpa balik kasih lama, ya Allah, teringat balik. Kata. Teringat balik kan? Teringat balik power lama. Kenapa dia tak terjodohkan? Kita menangis dosa lalu. Menangis mengenang dosa lalu memang susah. Tapi sebab tu kena minta dengan Allah kan? Kena minta dengan Allah. Dan semua juga saya pernah cerita pada ibu apa doa yang Nabi minta pada, yang Nabi ajar pada sahabat untuk mudah dapat menangis dengan Allah supaya menangkan dosa lalu. Tak ingat dah lah. Itu pernah ada arah ngaji tu. Ingat tadi tentang Quran tadi tak? Yang Nabi sebut 3 benda yang pelik dalam akhir zaman ni Quran. Pertama, orang yang hafal Quran tapi jadi pemimpin yang zalim. Sedangkan dia hafal Quran. Yang kedua, orang yang hafal Quran tapi dia jadi ulama yang tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia hafal Quran tapi dia tak setuju dengan undang-undang Allah. Sebab tu Nabi kata pelik. Kita yang kata tak pelik tapi Nabi pelik. Yang ketiga ini paling pelik. Quran berada di setiap rumah umatku tapi Quran bukan dibaca pada setiap hari. Itu Nabi kata pelik. Tu Nabi dia sebut dah hadis tu. Dah sesuai hadis tu dibaca pada zaman kita ni. Sebab kita bukan yang pertama, kita bukan yang kedua, tapi mungkin kita yang ketiga. Saya yakin rumah kita semua ada Quran. Betul? Tapi baca dia setiap hari. Itu persoalan. Kalau tak baca, maknanya kita lah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Ada Quran. Macam mana? Yang kedua tadi orang yang hafal Quran tapi dia tak setuju dengan undang-undang Allah.
ahli ulama. Disebut pakai ulama. Murid dia banyak. Murid dia ramai. Ilmu dia hebat. Amalan dia hebat. Berada dan dalil. Tapi tak setuju dengan undang-undang Allah. Zaman kita ada tak? Ada. Kemudian yang Nabi doa ajarkan pada sahabat macam mana nak dapat hati yang mudah tersentuh. Mudah menangis mengenang dosa lalu kita dengan Allah. Kan Nabi sebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub tu, doalah pada Allah akan dua perkara, wahai Allah. Anugerahkan kami, kurniakan kami hati yang mudah tersentuh dan mata yang mudah mengalirkan air mata mengenangkan dosa-dosa lalu kami, ya Allah. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Ini minta untuk beronah lah. Nak dapat adanya lah. Hati yang mudah tersentuh. Kemudian mata yang mudah mengalirkan air mata. Yang ini, orang yang tak menangis, tanda-tanda Allah sayang dekat pada kita ada 5. Saya tak cerita 5 tu, saya ambil satu je. Orang yang mudah menangis. Tengok je benda tu mudah menangis. Yang itu tanda Allah Ta'ala sayang, cinta, kasih pada kita. Dah ada 5 benda. Ya? Nabi sebut ada 5. Saya cerita satu je. Antaranya orang yang mudah mengalirkan air mata. Dia berjalan-jalan tengok je ada orang susah kan. Menitik air mata dia. Sebab dia syukur dengan kesenangan pada dia. Dia doa, ya Allah, dia tu jadikanlah dia orang yang senang sebagaimana keanugerahkan pada aku. Yang tu jenis tu. Orang yang tengok je orang susah sikit, lebih pada kurang pada nitik air mata dia. Ingat je dosa ingat. Yang ini sentiasa menangis. Yang ini tanda Allah sayang. Bukan senang nak titikkan air mata, bukan senang. Bukan senang. Tambah lagi untuk ingat dosa-dosa lalu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu minta pada Allah hati yang mudah tersentuh dan mata yang mudah mengalirkan air mata. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga, jauhkan segala yang haram. Jauhkan segala yang haram. Sebab tu bila sebut yang haram ni bersebut dalam bahasa yang kasar sikit dah. Kita sebut macam selalu kita cerita, kalau zina nanti lahir anak haram. Jangan sebut anak luar nikah. Apatah lagi anak tidak sah taraf. Orang tak takut dengan zina. Sebab tidak disebut lagi sebagai anak haram. Zaman kita ni, zaman jahiliyah yang paling jahiliyah sekali. Zaman jahiliyah yang pertama, zaman Fir'aun. Laknatullahi alaih. Dan kalau kita mengaji kitab tasawuf, orang yang tak setuju dengan agama Allah, yang tak setuju dengan undang-undang Allah, tak setuju dengan hukum Allah, hujung namanya boleh sebut dengan laknatullahi alaih. Tapi orang yang baik, ahli ulama, para wali Allah, muqarrabin, orang-orang yang soleh, di hujung namanya akan disebut dengan rahmatullahi alaih. Bila sebut Imam Al-Ghazali, di hujungnya orang akan sambung rahmatullahi alaih. Manusia yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah. Tapi kalau laknatullahi alaih, manusia yang dilaknat oleh Allah. Fir'aun sejahat-jahat manusia. Tak ada lagi manusia lebih jahat pada Fir'aun. Sebab tu di hujung namanya disebut sebagai laknatullahi alaih. Dan zaman kita pun ada juga. Zaman Turki moden. Kan? Ada seorang manusia yang menghancurkan kerajaan Osmaniyah di Turki. Islam di Turki dihancurkan. Disebut namanya Mustafa Kemal Atatürk laknatullahi alaih. Dan zaman kita pun boleh sebut. Orang tak setuju dengan Allah, sebut nama dia, ujung sebut laknatullahi alaih. Sebab tak setuju dengan undang-undang Allah. Tapi kita tak sampai hati lah tak. Kita ni, jagalah jangan sampai takkan nak sebut macam itu. Jagalah hati dan perasaan dia. Tu. Kalau Allah Ta'ala dah sebut anak haram, sebutlah anak haram. Takkan kita nak ubah dia anak luar nikah. Ataupun anak tidak sah taraf. Orang tak ada rasa apa. Jangan berzina. Nantilah anak tidak sah taraf. Tak apalah, bukan anak haram. Anak tidak sah taraf je. Tu orang tak takut dengan zina. Sedangkan zina tu, perbuatan tu haram. Yang buat zina tu, haram jadah kita kamu. Kalau lama disebut macam itu, betul. Nak bagi rasa takut tu. Tapi kita tak ada rasa apa sebab zaman kita jahiliah lebih teruk. Zaman Fir'aun, betul dia jahat. Tapi masih lagi disebut dia ada hati perut. Kalau kata orang tu dia ada hati perut. Ada peri kemanusiaan. Maksudnya apa? Dia, jahat-jahat dia pun, dia hanya bunuh anak lelaki je. Anak perempuan dia tak bunuh. Betul? Anak lelaki yang dibunuh. Nabi Musa je selamat. Takkan anak perempuan semua hidup. Walaupun dia jahat, tapi ada hati perut. Jahiliyah yang kedua, sebelum datangnya Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Waktu tu tukar pula. Anak perempuan pula dibunuh. Anak lelaki dibiarkan hidup. Sebab zaman tu, manusia malu kalau dapat anak perempuan. Mewarisi keturunan anak lelaki. Sebab tu ada sirah kata Sayyidina Umar Al-Khattab tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Zaman kita
Zaman kita. Laki perempuan dibunuh. Mana lebih teruk? Mana lebih jahiliah? Mana lebih rosak akhlaknya? Nah. Zaman kita, anak lelaki anak perempuan dibunuh. Lahir je tak tahu buat apa, campak dalam longkang. Lahir je tak tahu buat apa, campak dalam tun sampah. Campak dalam lubang jamban pun ada, campak dalam lubang jamban. Punya le teruknya manusia hari ni. Pernah tak polis buat siasatan yang dibunuh hanya anak lelaki sahaja? Ada? Tak ada pun. Lelaki dan perempuan dibunuh. Habis tu yang mana lebih teruk? Yang mana lebih jahiliah? Zaman mana? Zaman kita lah. Lebih teruk. Zaman tu. Sebab tu yang sebut jauhkan daripada benda yang haram. Ada benda yang haram. Tambah lagi kalau melibatkan masyarakat. Nah, tak kira lah. Mana tahu je benda tu haram, kita sama-sama jauhkan. Tak kira daripada yang besar atau paling yang kecil. Sudut daripada makanan pun sama juga. Dah tahu haram tak payah makan. Ni nak juga tak. Tak kala tak boleh Ustaz, orang lain boleh makan, tak kala. Minum sikit je. Arak ni yang tak boleh dia sampai memabukkan, itu je. Kalau tak mabuk boleh minum. Dia tak tahu dia ambil nas mana tu. Kita arak ni yang bahaya sebab dia mabuk je. Tapi kalau kita minum satu tempayan tak mabuk, okey, tak apa. Dia ambil dia kalih. Itu sebab nak juga minum arak mak. Nak zina ni dia yang tak boleh kalau kita rogol je, tak boleh. Sebab tu ada paksaan. Tapi kalau kita suka sama suka, tak ada masalah. Dia kalih gitu pula. Dia nak juga. Dia nak juga benda tu ni. Judi ni yang salah perbuatan tu je. Duit okey, duit tak ada masalah. Kalau dapat 1 juta pun duit okey, tak ada masalah. Dia yang salah perbuatan tu je. Dia kadih ke itu? Dia nak juga. Dia nak juga. Padahal patutnya kita jauhkan daripada segala yang haram. Sebab selagi mana ada benda yang haram yang kita buat, ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat yang terakhir, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Tinggalkan perkara-perkara maksiat. Dan bila sebut maksiat, jangan fokus kita maksiat ni pada 3 je. Kita kalau sebut maksiat, fokus kita maksiat ni hanya 3 je. Apa dia? Yang pertama, zina. Yang kedua, minum arak. Yang ketiga, judi. Itu je. Fokus kita maksiat, itu je yang paling besar. Betul, saya tak kata salah. Itu maksiat. Tapi maksiat yang paling besar adalah, ada. Apa maksiat yang paling besar? Bila kamu merasakan dosa itu bukan satu dosa, itulah maksiat yang paling besar. Bila tidak merasakan dosa itu sebagai satu dosa, itu maksiat yang paling besar. Tak setuju dengan undang-undang Allah, kita rasa tak ada apa. Sedang itu dosa yang paling besar. Maksiat yang paling besar. Mengatasi daripada yang 3 tadi. Ada orang dia tak minum arak, ada orang tak berjudi, ada orang tak berzina. Tapi dia tak setuju dengan undang-undang Allah. Dia rasa benda tu biasa je. Tak, itu dosa yang paling besar. Antara dosa yang paling besar. Bila tidak merasakan dosa itu sebagai satu dosa, itulah disebut sebagai dosa maksiat yang paling besar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak setuju dengan undang-undang Allah, itu maksiat yang paling besar. Zina, tak semua orang zina, tak semua orang minum arak, tak semua orang berjudi. Walaupun tak minum, dia tak buat 3-3 tu, tapi dia tetap dikatakan golongan yang penuh dengan dosa dan maksiat bila tak setuju dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Habis di situ laluan menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk pada yang ke-8. Yang ke-8 laluan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Laluan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu. Yang ini kalau ikut dalam kitab, dalam catatan ni, sambung pada bulan depan. 10.30 dah. Sebab dah lebih sejam dah. Kuliah sejam. Tapi tak tahulah bayar tak bayar. Bayar tu bayar, atau lebih tak lebih, itu je. Wallahu a'lam. Berhenti di situ. Ya, kita akan sambung pada laluan yang ke-8, 9, 10. Laluan yang ke-8, laluan untuk menuju ke syurga. Laluan yang ke-9, laluan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-10, laluan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 lagi laluan nak. Barulah sampai menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala. Habis di situ. Ada soalan? Tak ada soalan? Ya, Ibu. Ada satu perkataan yang saya dengar, jika kita ada 2 pemimpin, kita kena memilih mana pemimpin yang banyak ditenangkan. Saya tak faham yang maksud yang itu yang adalah pemimpin, daripada kita ikut pemimpin yang yang kata betul. Apa maksud itu? Okey. Kalau kita, maksudnya ini 1200 tahun yang lalu benda ni dah selesai dah sebenarnya, 1200 tahun yang lalu. Sebab tu bila
waktu zaman Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Semua bila kita sebut Imam Syafi'i, kita akan sambung hujungnya rahmatullahi alaih, sebab dirahmati oleh Allah. Dah. Anak murid Imam Syafi'i pernah tanya pada Imam Syafi'i, wahai tuan guru, ulama macam mana ataupun tuan guru macam mana yang akan jadi ikutan kami? Sebab bila dibacakan ayat al-ulama warasatul anbiya fil ahli zaman ubadu johal wa qura'un fasaqah. Hadis itu Nabi sebut. Akhir zaman nanti Nabi sebut, yang pertama, umat aku akan terpisah pada dua kumpulan yang paling besar. Yang pertama, orang yang ibadah tapi jahil. Dia ibadah tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Yang keduanya, ulama yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan manusia. Habis itu macam mana kami nak tahu mana pemimpin yang benar? Mana ulama yang benar dalam hidup kami? Nak tahu macam mana? Nak tahu macam mana? Sebab tu kata Imam Syafi'i, kamu carilah pemimpin, ulama yang hari-harinya orang benci pada dia. Orang kata dia macam-macam. Penuh dengan kebencian. Orang maki dia, orang kata dia macam-macam. Tapi dia tetap mendiamkan dirinya dan dia tetap berjuang pada Allah. Dan hidupnya tak berubah pun macam mana. Tetap macam itu je. Yang ini kita tengoklah zaman kita hari ni. Nah, kita tengok zaman kita hari ni. Kita nak pilih pemimpin, cari pemimpin yang orang selalu kata dia, tapi dia tetap macam itu. Bahkan dia dapat jawatan tinggi mana pun, dia tetap macam itu. Hidupnya tetap macam itu. Tak berubah pun. Tak berubah pun. Yang tu yang disebut tu. Orang kata macam-macam kat dia. Dia sama je. Dia tak balas pun balik kutukan cacian orang, dia tak balas balik. Sebab dia tahu setiap cacian makian tu pahala yang percuma pada dia. Lagi banyak kata, lagi banyak pahala. Kemudian hidupnya tetap sama. Walaupun dia diberikan jawatan yang paling tinggi, tapi tetap sama. Maksud samanya, rumah dia tetap sama. Dia tetap sama. Cari pemimpin yang macam itu. Itu pemimpin yang benar. Jangan cari pemimpin yang bila dia dapat kuasa, kehidupan dia berubah dah. Perkataan dia mula jadi kasar. Apa yang dia janji, semua dia khianati kembali dah. Jangan cari itu. Itu yang salah tu. Dan kita carilah dalam hidup kita ada pemimpin macam tu. Ada. Ada. Kalau saya cakap, kini kita bukan nak cerita politik lah, tapi itu kebenaran. Kalau ibu tanya saya yang pertama saya ambil contoh tuan guru, arwah tuan guru Nik Aziz. Itu je. Tengok. Daripada tahun 90 dia memimpin. Apa yang ada pada dia? Bila dia meninggal dunia, dalam banknya orang cek ada RM500 je. Tak tahu duit dia pergi mana dah. Menteri besar. Tak pernah pembangunan rumah kerajaan. Rumah kerajaan diberikan pada musafir yang tak ada rumah, datang situ. Dia tetap duduk di rumah kampung dia. Nak? Tetap zuhudnya macam biasa je. Nak? Walaupun jawatan paling besar, orang kata macam-macam, sama je. Sampai pembantu dia menangis setiap kali kalau bawa dia keluar. Bawa dia keluar apa? Kalau dia pergi singgah hotel yang mewah-mewah, dia tidur atas lantai, dia tak tidur atas katil tu. Kita kalau masuk hotel, mana dulu tuju? Jangan tipu saya. Atas katil, spring, beh. Kita dah. Tapi dah, tuan guru tak macam tu. Dia tidur atas lantai, berlapikkan ni, siku dia. Sampai pembantu tanya, tuan guru, kenapa tidur atas lantai, tak tidur atas katil? Kalau aku tidur atas katil, aku takut tak bangun tahajud. Biarlah aku tidur atas ni. Mudah untuk aku bangun tahajud. Ada. Jadi nak cari pemimpin macam tu. Saya tak kata tak ada, tapi beramai nak cari pemimpin macam tu. Pen pun ada dua. Pen pun ada dua. Satu pen kerajaan, satu pen peribadi. Kalau urusan kerajaan, pen kerajaan. Urusan peribadi, pen peribadi. Ada nak cari. Bukan payah, bukan senang nak cari. Yang ni kita ke bawah tu. Tapi kalau sekadar pemimpin yang lebih, yang tak sama, banyak. Kalau pemimpin dunia banyak tak jenis? Banyak. Sebab tu yang sebut tadi, ibu nak cari pemimpin macam mana? Ulama macam mana? Cari pemimpin. Orang kata macam mana pun, dia tetap sama je. Yang tu cari tu. Selesai 1200 tahun yang lalu. Yang ni nak cari macam mana? Ikutlah. Yang ni kena kepandaian yang daripada kita lah. Ilmu yang ada pada kita untuk menentukan pemimpin macam mana yang kita nak minta. Yang jadi pimpinan pada kita. Mudah-mudahan benda yang baik yang dia buat, dapat pahalanya tu pada kita lah. Dapat pahala tu pada ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Bertolong dalam perkara yang baik dapat pahalanya, tapi bertolongan dalam perkara yang jahat akan dapat dosanya. Walaupun kita tak buat, tapi sebab kita pilih dia sebagai pemimpin kita, apa saja kesalahan dosa yang dia buat, dia boleh buat tu sebab apa? Sebab kuasa yang kita bagi pada dia. Maka dosa yang dia buat, perkara yang dia buat, masuk dalam catatan amalan kita. Sama juga dengan kebaikan. Kita pilih dia, dengan kuasa yang kita bagi pada dia, dia buat kebaikan. Walaupun bukan kita yang buat, tapi dia buat, pahalanya masuk dalam catatan amalan kita. Wallahu a'lam. Soalan yang pertama. Ada lagi soalan?
Tak ada alhamdulillah. Faham betul tak? Faham ni? Faham alhamdulillah. Ya, habis di situ ya. Tak ada soalan ya? Tak ada. Kalau tak ada, kalau nak tanya malam nanti. Malam nanti promosi di mana? Di Surau Taman Orchid. Saya ada ceramah Isra wal Mi'raj. Mungkin malam nanti nyanyi lebih sikit lah sebab dia dalam bentuk ceramah. Nyanyi tu lebih sikit dari sini sebab kuliah beza. Kalau tazkirah RM50 sebab dia setengah jam kuliah. Kalau kuliah sejam lebih, sejam dia dalam bayar tu mahal sikit nak. Kalau ceramah lagi masa tu banyak lagi mahal bayarnya, faham tak? Alhamdulillah. Celaka tak. Bayar berapa pun tak apa, saya tak kira dengan bayaran tu. Rasanya dalam bilik belakang tu banyak lagi duit tu. Wallahu a'lam. Habis itu berhenti di situ. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya, yang baik kita ambil, yang salah pun kita ambil untuk jadi panduan pada kita untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa lalu kita. Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, terima taubat kita, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala tempatkan kita nanti di syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesempurnaan milik Allah, kelemahan, kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbin qulubi dawaiha wa afidna abdani wa shifaiha wa nil absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat kau tu ada jualan, bolehlah tengok. Jualan sama ada jualan keluar. Ada. Tak ada. Ya Allah.